awak kena buat by individu dan saya akan minta awak hantar dulu awak punya BMC masing-masing. Saya nak semak. Okey, selepas saya semak nanti awak kena ada buat video lah. Video ni nanti lambat adalah tempoh saya akan bagi video untuk awak hasilkan produk pitching lah. Jadi awak punya BMC kena masuk sekali lah dalam video. Tapi saya nak minta awak hantar dulu untuk kita semak lah. Kok ada mana-mana itu melampaui keupayaan saya pada masa kini. Kok ada mana-mana yang yang salah ke apa kan. Okey, untuk BMC ya. Untuk BMC, okey, awak nampak saya share screen ni, boleh nampak tak yang CDOS punya dekat okey, yang BMC nanti selepas habis kelas awak boleh terus buatlah ikut kepada produk masing-masing. Okey, tolong upload BMC masing-masing. File dia awak letak nombor pendaftaran masing-masing ni dekat submission of BMC DPW2A. Jadi setiap orang akan upload di sini. Nama file adalah nombor pendaftaran masing-masing. Maknanya kalau ada yang salah, kalau ada yang silap, saya akan bagi tahulah siapa yang berkenaan tu. Okey, jadi hari ni kita akan sambung apa yang perlu awak tulis dalam awak punya BMC. Okey, template masing-masing boleh download daripada sini. BMC template ni, ataupun awak nak download daripada internet dengan background yang ikut kreativiti masing-masing lah, sebab awak punya BMC pun akan diberi markah lah. Jadi yang ni just template garis panduan, maknanya saya tak katalah awak kena guna yang saya bagi kan. Semuanya mana lah. Okey, semuanya ni adalah panduan lah. So background belakang apa semua ataupun awak nak download daripada internet pun tak kisah, selagi format dia ni samalah, ada 9 blok. Okey, jelas tak cara nak buat tu? Okey, minggu lepas kita dah masuk sikit. Okey, tengok yang ni lah, yang ni besar sikit. Okey, kalau ikut yang step minggu lepas, dia kata bila nak mula, kalau awak tengok dekat skrin ni, awak nampak tak start here? What do you do? Value proposition start here. Ada boleh nampak tak dekat skrin awak? Boleh nampak, Puan. Okey. Jadi bila awak nak buat BMC awak, okey, awak start dekat value proposition lah. Okey, value proposition tu maksud dia kita kenal pasti apa uniknya produk kita. Apa uniknya servis kita. Itu maksud dia. Jadi macam okey, awak nak jual popiah contohlah kan. Okey, awak nak jual popiah. Jadi perkara pertama, value proposition yang awak boleh bagi dekat customer, apa dia? Okey, contoh resepi rahsia ataupun popiah yang rangup sepanjang hari. Itu adalah apa uniknya. Boleh faham tak? Apa uniknya produk ataupun servis awak tu? Ataupun mungkin value proposition awak harga yang mampu milik ataupun harga yang murah. Tapi bahan dia, awak guna bahan yang
berkualiti, ataupun value proposition dia awak boleh bagi khidmat 24 jam. Maknanya bila customer perlu, anytime awak boleh sediakan. Jadi perkara pertama awak start dekat value proposition, iaitu letaklah apa keistimewaan ataupun apa nilai yang kita boleh bagi dekat customer kita. Okey, yang kedua baru kita pergi dekat customer segment ni. Okey, customer segment ni macam benda yang wajib lah awak kena faham siapa target awak. Barang yang awak nak jual tu, siapa target awak? Maknanya awak kena tengok lah dari segi umur ke, awak nak target dari segi jantina ke, ataupun lokasi ke, terpulang lah, ataupun ikut status ke, gaya hidup ke. So untuk yang customer segment ni, apa yang kita nak kena isi adalah kenal pasti target customer kita. Sebab kadang-kadang produk kita tu bukan sesuai untuk semua golongan. Okey, contohlah awak nak jual apa yang macam awak nak jual seluar jeans lah contoh. Mesti ada target awak kan, siapa? Takkan awak nak jual seluar jeans ni dekat warga emas. Tak sesuai lah. Jadi awak kena tahu umur prospek awak tu. Prospek ni adalah target customer kita lah. Lepas tu bila kita kenal pasti prospek kita, cara kita nak iklan pun kena berbeza. Sebab tu dia kata yang kedua ni kenal pasti siapa kita punya customer. Okay, so awak boleh catat lah nombor 1 buat value proposition, nombor 2 awak buat customer segment, nombor 3 baru pergi pada customer relationship. Maknanya macam mana kita nak bina hubungan dengan customer kita. Mungkin kita ada after sales service, ataupun kita ada kontes, kita buat cabutan bertuah ke. So maksud dia customer relationship ni cara kita nak bina hubungan dengan customer supaya customer kita ni dia tak lari pergi ke lain. Okay, boleh faham tak yang ni? Customer relationship ni. Faham Puan. Nanti awak catat, awak awak buatlah awak punya sendiri tu. Ataupun awak ada membership ke, macam setengah kedai kan, kalau awak gunting rambut, okey dia ada bagi kad. 10 kali pergi cukup 10 cak, dia bagi servis 1 kali potong rambut secara percuma. Itu adalah customer relationship dia lah, cara macam mana kita nak retain dengan customer kita tu. Okay, yang keempat. Yang keempat ni dia lebih kepada distribution channel. Okay, distribution channel ni macam mana kita kaedah kita war-warkan produk kita kepada pengguna. Channels lah, channel untuk kita inform berkenaan dengan produk kita tu kepada pengguna. Okay, contoh dia, sekejap ada yang baru masuk lagi ni. Okay, so distribution channel ni maknanya macam mana kita sampaikan kepada pengguna kita. Okay, saluran mana yang kita boleh
dapatkan customer kita, macam mana cara kita nak jumpa pelanggan kita ni. Okey, contoh dia dia macam apa ni, awak Media sosial. media sosial, cara apa nak sampaikan produk awak ni, ataupun lepas awak jual produk tu awak ada buat penilaian. Maknanya kita nak tengok kepuasan pengguna kita. Tu salah satu contoh lah, tapi dia lebih kepada cara macam mana kita nak bagi tahu ataupun nak minta customer tu sedar bahawa produk kita ni ada di pasaran. Cara kita nak sampaikan benda tu pada customer. Macam contoh tadilah kawan awak kata apa tadi? Media sosial kan? Iklan dalam media sosial pun boleh, ataupun awak letak dalam apa? Google Business ke. Ini cara kita nak sampaikan pada customer kita lah. Maksud tu Puan macam kita promote barang kita ke? Lebih kurang lah. Kita promote cara penyampaian kepada customer tu. Faham. Okay. So 4 lah kalau kira dah siap kan. 1, value proposition. 2, customer segment. Yang ketiga, customer relationship. Yang keempat, distribution channel. Maknanya bila awak nak buat distribution channels ni, awak boleh buat pertanyaan pada diri awak. Macam mana nak jumpa pelanggan, macam mana nak pelanggan tahu bahawa produk awak ni berkesan. Okey, ataupun saluran mana yang awak boleh jumpa pelanggan, mungkin dalam Facebook ataupun ada grup Telegram. Kan sekarang ni kalau awak perasan kebanyakan peniaga dia ada buat channel Telegram kan. Pernah masuk tak mana-mana channel yang jual baju ke ataupun apa-apa produk, pernah masuk tak dalam Telegram? Pernah. Itu adalah salah satu distribution channel lah. Okay, ataupun awak buat produk awak ni, awak nak sampai kepada customer tu, mungkin awak ada lantik agent ke ataupun reseller ke. Contoh, saya bagi contoh macam tudung lah, bawal eksklusif. Okay, bawal eksklusif, dia punya distribution channels adalah melalui agent dia ataupun melalui reseller dia. Mungkin harga ejen tu lain, dia bisa, konsep dia tu dia macam nak membuka peluang kepada orang lain untuk cipta income lah, sebab tu dia distribute produk dia melalui ejen. Maknanya awak beli dengan ejen, harga dia sama juga dengan awak beli direct daripada founder bawal eksklusif. Itu cara dia sampaikan produk dia kepada pengguna. Okay, apa lagi contoh yang kita boleh bagi? Maknanya jenis-jenis produk yang ada lantik ejen, tu adalah salah satu distribution channel lah. Kalau awak jual sendiri pun boleh, mungkin awak buat grup Telegram ke ataupun grup dekat Facebook ke. Itu awak punya cara lah, cara masing-masing lah. Okay, yang kelima, how do you do it? Bagaimana awak buat business ni? Key activities dia panggil. Okay, key activities ni, dia awak kena senaraikan apa aktiviti utama yang awak buat dalam melaksanakan operasi perniagaan awak ni. Okey, contoh. Promote.
Okey, key activities ni dia lebih kepada kita senaraikan aktiviti utama yang kita buat dalam bisnes kita. Kejap saya nak bagi contoh yang apa ni, mudah sikit. Ya, Okay, okay, contoh ni dia kata macam kalau jenis produk makanan, katalah awak jual ayam gunting contoh kan. Okay, apa aktiviti utama yang awak nak hasil, yang boleh, yang aktiviti yang awak kena buat untuk menghasilkan ayam gunting? Apa aktiviti yang awak kena buat? Potong ayam. Nah, maknanya itu salah satu dia, potong ayam kan. Mungkin awak potong mengikut saiz, ada saiz dia ke, sebab dia sekeping-sekeping lepas tu baru potong kecil-kecil kan. Okay. Ya, Puan. Puan. Lepas tu apa lagi aktiviti selepas potong ayam tu? Berat. Bancuhan tepung, bancuhan tepung macam tu lah. Itu kalau produk makanan. Kalau awak jual baju, key activities dia mungkin awak asingkan baju ikut terima order daripada pelanggan. Lepas tu pembungkusan, baru pengepusan. Maknanya terima order, bungkus dan post ataupun buat COD. Itu contoh key activity lah. Dia kena tengok juga kepada jenis produk yang kita gunalah. Kalau awak jual produk secara online, mungkin key activity awak adalah awak buat promosi di dalam media sosial ke, dalam Lazada ke, dalam Shopee ke, ataupun awak create platform website untuk pembeli beli melalui website awak. Itu contoh key activity. Okay, seterusnya key resources. Key resources ni adalah sumber. Faham tak? Sumber yang awak perlukan untuk operasikan perniagaan awak. Okay, contoh sumber dalam perniagaan ni dia ada tanah, pekerja dan juga modal. Okay, tu sumber asas lah. Tapi sekarang ni bila bisnes online dah menjadi trending, sekarang ni awak dah tak perlu dah, saya rasa sewa kedai ke kat rumah pun kita boleh buat kan. Kalau ikut perniagaan online, kat rumah pun kita boleh buat. So macam nak sewa kedai apa semua tu dah tak perlu. Dan awak boleh guna dropship pun boleh guna juga sebagai key resources awak. Sumber untuk awak jalankan perniagaan. Okay. Contoh, kita nak bagi contoh yang yang mudah sikit ni. Dia lebih kepada sumber yang awak perlukan untuk memastikan aktiviti perniagaan awak ni boleh berjalan. Okay, key resources ni dia boleh dalam bentuk fizikal ataupun dalam bentuk kewangan, sumber manusia. Kalau contoh bentuk fizikal ni macam
awak perlukan kalau awak jual makanan mungkin awak perlukan sewa kedai ke ataupun gerai ke. Itu contoh bentuk fizikal lah, ataupun awak perlukan peralatan. Okey, kalau buat ayam gunting, peralatan apa yang awak perlu? Awak rasa-rasa? Dapur, Okey, dapur. Lagi? minyak, Kuali, peralatan ni fizikal. Mungkin awak perlukan kenderaan untuk awak buat COD. Okey, ataupun kalau awak ni jenis key in hasil jualan awak dalam komputer, mungkin awak perlukan komputer ataupun sistem jual beli yang awak masukkan dalam komputer awak tu. Itu masuk key resources awak. Itu contoh dalam bentuk fizikal. Okey, lagi satu mesti awak kena ada pekerja juga kan. Itu dalam bentuk sumber manusia. Okey, kalau bentuk kewangan macam biasalah. Mungkin kita perlukan modal kan, pinjaman ke ataupun share modal daripada keluarga ke. Itu contoh key resources. Maknanya sumber yang kita perlukan untuk memastikan aktiviti bisnes kita tu boleh berjalan. So kena rujuklah jenis perniagaan yang produk yang awak buat. Okey, kalau awak kalau awak meniaga baju, apa awak rasa key resources awak ni? Kalau awak buat bisnes printing ataupun printing, mesti key resources awak mungkin awak perlukan mesin pencetak kan? Betul tak? Betul. Kalau beli, kalau berniaga baju, jual pakaian lah, apa yang key resources yang awak rasa awak kena ada? hanger, Apa dia? Tempat nak tunjuk baju tu, kebahagiaan. Mungkin awak perlukan almari display ke. Lepas tu awak juga perlukan modal kan. Dan awak juga perlukan pekerja. So awak boleh rujuklah contoh dekat internet pun banyak. Kalau awak nak rujuk, awak boleh type direct je BMC for fast food ke, BMC for restaurant ke. Dia bagilah contoh. Okay, key partners. Kita tengok yang ke berapa ni? 2, 4, 6, yang ketujuh. Yang ketujuh, key partners adalah merujuk kepada siapa partner awak dalam bisnes. Maknanya orang yang berkepentingan lah. Mungkin orang yang sumbang modal ke ataupun supplier. Kan kalau kita ambil barang-barang, mungkin awak ambil awak perlukan barang basah. Okey, awak dah ada supplier awak. Jadi key partners ni adalah orang yang memainkan peranan dalam perniagaan kita lah. Kalau mungkin sumbangan modal awak tu daripada keluarga. So awak boleh letaklah family. Lepas tu kalau awak ada buat pinjaman bank, letaklah bank macam CIMB ke, Agrobank ke. Jadi key partners ni merujuk kepada orang, pihak-pihak yang memainkan peranan di dalam kita punya bisnes lah. Okay, so nak tanya apa berkenaan key partners ni? Sebelum kita pergi kepada step yang seterusnya. Puan. Ya. Key partner tu sumber lah. Sumber yang dari mana duit tu datang. Tu key resources.
Sumber. Key partners ni pihak yang terlibat secara langsung ataupun tak langsung lah, macam family. Okay, family mungkin sebab awak letak dekat key resources tu, awak letak modal kan, capital kan. Mungkin awak tak buat pinjaman bank tapi awak ambil sumbangan daripada keluarga awak. Lepas tu key partners awak lagi mungkin supplier, orang yang supply barang dekat awak tu. Kalau awak jual kasut bandar, mungkin ada supplier kasut tu yang supply barang dekat awak. So key partners ni adalah pihak yang terlibat dalam bisnes kita lah. Ataupun kalau awak memang dah berkongsi bisnes ni pada awal, letaklah nama partners awak tu. Baik puan. Okay, yang ke 8 kita tengok cost structure. Okay, cost structure ni biasanya kalau awak tengok ada perkataan cost tu, maknanya dia berkenaan dengan kos yang terlibat lah. Macam kos ni kita boleh bagi pada 2 jenis lah. Variable cost dan fixed cost. Fixed cost ni maknanya kita kena bayar walaupun kedai tak buka. Okay, apa contoh? Macam PKP. Awak sewa kedai kan, tapi benda awak kena bayar walaupun awak tak boleh buat tak boleh jalankan operasi perniagaan tu. Apa benda yang kita tetap kena bayar walaupun tak berniaga? Sewa. Sewa. Okay. Sewa. Kalau bangunan tu awak beli, mungkin awak kena bayar cukai tanah ataupun cukai pintu kan. Okay, kalau ada masuk Unify, kena bayar juga kan. Okay, kalau ada buat iklan dekat billboard, sewa tu pun kena bayar juga kan. Jadi untuk cost structure ni awak kena masukkan lah kos yang tetap ataupun kos yang satu lagi, kos berubah. Kos berubah ni contoh kalau kita buat perniagaan tu kita kena keluarkan kos. Contoh dia macam bahan mentah lah. Macam awak jual ayam gunting kan. Mesti bila awak nak jual tu awak kena beli ayam kan. Bahan basah tu kan. Itu masuk kos juga. Kos untuk beli ayam tu lah. Jadi cost structure ni awak kena masukkan 2 lah. Satu kos tetap, satu kos yang kalau kita buat perniagaan tu kita kena keluarkan duit. Dia macam bahan basah lah, variable cost ni. Okay, last kali revenue stream. Okay, revenue stream ni maksud dia selain daripada produk utama kita, apa lagi yang kita boleh jana income? Maknanya duit sampingan lah. Okey, saya bagi contoh lah. Contoh perniagaan utama awak, awak buat perniagaan aircon lah. Okey, katalah awak buka kedai aircon contohlah kan. Okey. Apa yang awak rasa benda sampingan yang awak boleh jana daripada perniagaan kedai aircon awak? Servis aircon. Okey, servis aircon. Lagi awak boleh juga offer kursus. Awak buat kursus, jadi bila orang nak belajar mesti orang akan bayar kan? Betul tak? Betul. Jadi maksud revenue stream ni adalah duit sampingan yang kita boleh buat daripada perniagaan utama kita. Okey, contoh kalau awak jual brownies.
Okey, awak rasa apa sampingan yang awak boleh buat? Awak buat perniagaan brownies, awak jual brownies ni. Perniagaan sampingan yang awak boleh buat apa dia? Jual pack untuk kenduri. Okey, boleh terima. Awak ambil tempahan untuk kenduri. Okey, lagi? Awak boleh juga buat kelas. Ajar cara untuk buat brownies. Kalau tak buat kelas fizikal pun awak boleh buat kelas secara PJJ ataupun secara online. Jadi perniagaan utama awak jual brownies, awak boleh buat duit sampingan tu buat kursus untuk ajar orang nak belajar buat brownies. Lepas tu awak ambil tempahan untuk macam ada kenduri. Itu contohlah. Jadi revenue stream ni adalah duit sampingan yang kita boleh buat daripada produk atau servis utama yang kita offer. So ada nak tanya untuk BMC ni. Puan. Ya? Macam kalau saya kan saya buat macam benda barang macam fast food kan. Apa dia? Awak jual apa? Saya buat makanan segera macam Fast food. bakso. Kalau key resources dia nak letak apa ya? Sumber dia. Sumber dia. Key resources. Modal. Modal kalau saya letak dekat cost structure boleh ke? Modal tak boleh. Cost structure ni cost yang terlibat untuk awak jalankan perniagaan, sebab cost structure ni dia ada dua jenis je. Satu cost dia panggil kos yang berubah ke kos yang tak tetap lah. Satu kos yang tetap. Kos yang tetap macam awak ada sewa gerai kan, walaupun tak buka kena bayar sewa. Kos yang berubah ni adalah kos untuk awak beli bahan mentah, raw materials, ataupun utilities. Bayaran utilities ni macam air kan. Mungkin bila kita beroperasi kita akan guna air yang banyak. Bayaran tu memang kita tetap kena bayar lah. Jadinya key resources saya satu je lah. Stok, modal stok je lah. Stok dan modal lah. So cost structure tu macam kan kita buat online kan. So tak ada modal perlu dikeluarkan lah. Awak jual secara online? Ya, online semua. Mungkin awak keluarkan kos untuk iklan? Kalau macam saya, kalau contoh buat sendiri kan dekat IG ke FB ke WhatsApp ke kan tak makan modal kan. So macam mana tu? Internet awak bayar tak? Okay, faham. Itu contohlah. Utilities bawah utilities pun kita boleh letak lah kan, kos internet tu. Okay, revenue tadi awak jual apa tadi? Fast food? Saya jual bakso oden. Kalau revenue stream awak nak buat apa? Apa dia Puan? Kalau revenue stream awak, apa yang awak rasa awak boleh buat? How much will you make? Tips. Apa dia? Yang saya jumpa dekat Google lah. Saya ada buat kan. Revenue stream tu first tips lah. Macam kalau contoh kalau kita pergi COD kan. Kalau dengan kawan-kawan mesti kadang-kadang bagi lebih ke. Okay, tu salah satu lagi. Lepas tu satu lagi food sale lah. Sebab macam kalau macam saya boleh buat target kan. Macam kalau customer beli banyak mesti dapat murah kan. So sale tu akan naik lah. Kalau macam contoh kalau kita customer pun kalau kita beli barang kat orang, bila kita beli banyak murah, so mesti kita nak beli banyak kan. So macam tu lah juga. Macam saya fikir macam tu, then mesti dapat sale banyak ni. Okay, boleh. Sebenarnya untuk yang blog-blog ni awak juga boleh letak gambar-gambar lah yang awak rasa sesuai. Okay, satu lagi cara nak cari gambar, awak pernah buka ada Canva.
www.canva.com. Kat situ awak boleh ambil yang free je lah, jangan ambil yang ada gambar tanda mahkota tu, tak boleh ambil, yang tu berbayar. Dekat dalam Canva tu ada beribu-ribu gambar ikut kategori macam food. Dia keluarlah. Okey, saya buka lah satu contoh kan. Kalau saya masih ingatlah password saya. Okay, saya buka Canva. Awak pernah guna tak Canva ni? Pernah tak guna? Sebab Pernah. Canva ni kalau yang dah ada account boleh terus buka lah. Okey, bila buka tu awak tengoklah awak nak gambar bentuk apa ni. Saya tak login sebab saya tak ingat password. Sekejap. Saya tak ingatlah password saya, tak apalah. Tapi dekat Canva tu awak boleh ambil lah kalau awak nak gambar buah-buahan ke. So boleh download dan masukkan dalam awak punya template lah. Okay, so untuk yang BMC ni, markah dia, saya tunjuk. Okay, awak tengok yang content delivery ni, untuk yang awak nak buat business model canvas ni. Okay, ini adalah item yang akan dinilai lah. Okay, BMC yang awak buat ni nanti awak kena masukkan lagi sekali dalam video product pitching yang awak akan buat nanti. Okay, contoh product pitching. Okay. Saya okay. Video product pitching. Sebenarnya saya buka contoh video yang awak nak kena buat. Tak boleh buka dah. Dia dah private. Sekejap saya tunjuk yang lain pula. Sekejap saya try buka yang lain sekejap. Dia boleh dengar tak suara dia? Boleh dengar tak suara? Tak boleh dengar pun. Tak dengar. Try share lain tak. Boleh dengar tak? Dengar tak tadi suara dia? Dengar tak? Suara daripada video ni awak dengar tak? Tak.
Dengar, boleh dengar tak? Hello? Ya Puan. Saya Dengar tak video. suara daripada video ni? Boleh dengar tak? Tak. Tak dengar. Dengar Puan. Tak Puan. Ada yang dengar, ada yang tak ni? Tak dengar juga? Ya Puan, tak dengar. Tak Puan. Tak Ha? dengar Puan. Tak dengar. Kalau tak dengar nanti saya masukkan tapi video ni dalam apa? Dalam CDOS tu dah ada dah. Awak boleh tengok dalam CDOS dah video product pitching ni. Tapi hari ni tak perlu buat video lagi. Saya just nak awak submit apa ni? BMC. Okay, submit dekat assessment ni. Okay, awak submit dalam bentuk PDF. Sebab bentuk PDF saya mudah nak betulkan balik lah. Maknanya kalau saya tak bagi apa-apa info tu, bila saya semak tu maknanya saya dah boleh terima lah BMC awak tu. Kalau ada yang kena betulkan, saya akan bagi tahu lah. Okay, jadi untuk awak submit BMC awak, saya buka sehingga pukul 12 malam ni. Jadi masa yang ada ni, awak kena siapkan lah awak punya BMC tu. Kalau boleh janganlah tunggu sampai malam baru nak upload. Saya takut jam. Sebab tadi pun saya rasa macam CDOS ni dia tak berapa nak in a good mood lah. Nak buka pun lambat tadi. Jadi masa yang ada ni awak boleh siapkan awak punya BMC dan upload lah dekat dalam CDOS. Tepat jam 12 malam, siapa yang tak submit lagi tak boleh submit dah. Saya dah setting sehingga pukul 12 malam ini sahaja. Jadi sekejap je habis kelas ni awak terus buat dah boleh submit dah. Contoh awak boleh rujuk dekat internet banyak, awak type je BMC for produk awak lah. Kalau awak buat restoran, for restoran ke, homestay ke, fast food ke, terpulang lah. Jadi dia akan bagi contoh, awak boleh ambil idea daripada situ lah untuk awak lengkapkan 9 blok tu. Okay, blok dia, kedudukan blok jangan ubah. Itu sebab dia dah dipatternkan, bentuk dia kena buat mana tadi? Okay, bentuk macam ni. Awak tak boleh nak letak value proposition dekat sebelah kanan, tak boleh. Kena ikut blok yang dah ditetapkan. Awak nak buat yang mana dulu, terpulanglah, tapi kedudukan dia ni tetap sama. Kalau value proposition ni dia duduk tengah-tengah, tengah-tengah lah, awak tak boleh nak ubah letak sebelah kiri ataupun letak sebelah kanan. Okey, jelas tak yang ni? Jelas Puan. Yes tak? Puan. Okey, so boleh buat Jelas, buatlah sekarang dan boleh upload. Jelas Puan. Okey, ada apa nak tanya? Ada nak tanya lagi tak sebelum saya tamatkan kelas? Tak ada Puan. Puan. Ya? Puan. Ya. Yang customer segment tu macam mana buat Customer Target segment. customer awak. Okey, awak nak jual apa? Target customer. Produk yang awak nak jual tu produk apa? Milo Crunch. Apa dia? Milo Tak Crunch. dengar. Tak dengar Dia lah. macam cukuja lah. Okey. Awak rasa Cukuja. mungkin awak nak letak, awak rasa awak perlu tak letak umur berapa target customer awak, ataupun awak nak jual dekat taman mana, ataupun awak nak jual dekat taman rekreasi. Itu adalah customer segment awak. Mungkin awak boleh buat customer segment awak ni adalah pengunjung taman rekreasi
Okey, sebelum saya lupa, buat dalam bahasa Inggeris ataupun awak nak buat customer segment awak. Okey, tadi yang pertama pengunjung taman rekreasi. Yang kedua mungkin penduduk taman perumahan, lingkungan berapa kilometer Baik, Puan. daripada awak. Itu contoh customer segment. Siapa yang kita target? Sama juga kalau awak jual tudung. Okey, jual shawl. Contoh kalau jual shawl, siapa target customer awak yang paling utama? Mungkin golongan yang berumur 18 hingga 30 tahun ke. Lepas tu penduduk pengunjung pasar malam ke, kalau awak ada buka gerai dekat pasar malam. So itu adalah customer segment awak. Customer relationship, mungkin awak ada kalau macam customer rasa dia silap beli colour, awak benarkan untuk dia tukar colour. Itu cara kita bina hubungan dengan customer kita. Ataupun awak juga boleh letak bonus point. Okey, kalau beli 2 helai, berapa point dia dapat? Kalau selai mungkin tak dapat point. Okey, kalau 3 helai, berapa point nak bagi? Dan dia akan kumpul lah point tu. Sampai berapa yang ditetapkan, mungkin dia akan dapat rebate. Bila next pembelian, harga daripada RM10, ditolak poin yang dia dapat tu, dapatlah harga RM8. Itu contohlah macam mana kita bina hubungan dengan customer kita lah. Ataupun after sales service kita bagi. Kita selepas jual produk tu, kalau ada apa-apa masalah, kita akan consult dia lah. Itu contoh customer relationship. Dia macam kita jual produk makanan, awak boleh buatlah cara macam mana awak bina hubungan dengan pelanggan tu. Mungkin kalau beli satu harga RM10, beli dua awak dapat bagi RM18. Lepas tu kalau beli 5 dapat percuma satu. Itu contoh dia lah. Kita nak pegang customer kita tu macam mana. Okey, ada lagi nak tanya? Puan, Ya? buat ni dekat Word ke PowerPoint ke tak kisah? Tak kisah nak buat dekat mana, tapi nak submit dalam PDF. Maknanya bila awak dah buat, awak save as dalam bentuk PDF lah. Okey. Puan pukul 12 malam ni last kan? Ya. Hanya lepas kelas ni terus buat, sekejap je buat dia. Sebab dia dah ada, template dah ada. Cuma awak nak creativity tu, nak ambil gambar-gambar gitu je lah. Awak nak edit, nak masukkan gambar. Okey, kalau tak ada apa, saya nak tamatkan kelas ni. Kalau tak ada apa nak tanya lagi. Ataupun kalau nak tanya, boleh tanya dalam dalam grup lah. Awak balik sini 7 November kan? Tapi kelas teori secara hybrid. Ini secara online. Yang studio dan yang ada praktikal saja yang awak kena datang ke poli lah. Jadi untuk studio kena datang lah kan, sebab dia face to face studio, sebab dia praktikal. Okey, ada lagi? Kalau ada apa-apa nanti tanya dalam grup ni. Baik Puan. Okey Puan. Baik Puan. Okey, Assalamualaikum. Malam ni nanti saya cek siapa yang tak hantar. Kosong lah. Tak ada dalam markah ni. Untuk video saya akan bagi minggu depan lah garis panduan penyediaan awak nak buat video. Video tu pendek je, dalam 2 minit macam tu je.
Sebab awak tunjuk awak punya BMC, lepas tu awak cerita sikit berkenaan produk yang awak jual tu. Awak boleh rujuk dalam YouTube ada video for product pitching. Sebab saya ada save tapi bila tayang tak tahu, tak dengar suara pula. Video pun nanti kena speaking lah ya dalam BI.